Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran, dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak terhingga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-30 insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-36 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna Allaha 'alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran, i'tiqad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mengemukakan pandangan Al-Biqai yang menyatakan bahawa ayat-ayat yang lalu mengemukakan pertanyaan yang sebahagiannya ada yang dijawab oleh mereka dan ada juga yang tidak dijawab kerana mereka enggan memperlihatkan berhala mereka dalam posisi yang buruk. Maka ayat ini menegaskan bahawa mereka terdiam, dan ini menunjukkan bahawa kebanyakan mereka tidak mengikuti secara bersungguh-sungguh kecuali dengan sangkaan yang sangat rapuh. Sedangkan sangkaan yang rapuh itu tidak berguna sedikit pun untuk mendapatkan kebenaran, apatah lagi yang berkaitan dengan akidah. Di dalam ayat yang sama, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan tentang kalimah zon yang bermaksud sangkaan baik yang sangat kuat sehingga mencapai tahap yakin, walaupun keyakinan tersebut tidak kuat. Manakala kalimah syak pula bermaksud ragu. Ragu ialah satu perasaan syak di dalam hati. Ia juga sinonim dengan was-was atau sangsi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitab tafsir An-Nurul Ihsan. Ustaz Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitab tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-36 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa kebanyakan orang kafir yang menyembah berhala, mereka menyembah berhala tersebut berdasarkan syak wasangka mereka sahaja dan bukanlah daripada keyakinan yang teguh dan kukuh. Maka tidak sewajarnya kita beragama berdasarkan rasa syak tanpa keyakinan yang teguh, dan keyakinan dalam beragama yang kukuh itu hanyalah wujud pada bukti Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalam Allah sahaja. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-36 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa kebanyakan golongan kafir itu hanyalah menyangka-nyangka
bahawa keyakinan mereka tersebut benar dan betul. Mereka meyakini bahawa orang tua mereka tidak mungkin salah dalam ibadat dan agama mereka. Malah mereka tidak yakin bahawa Allah berkuasa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Dan mereka berpandangan bahawa wahyu agama tidak sepatutnya diturunkan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa dan kaya di kalangan mereka. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa keraguan tidak dapat menggantikan keyakinan. Kerana sangkaan atau sesuatu yang bertunjangkan sangkaan tanpa adanya bukti kukuh pasti akan hilang dan lenyap. Firman Allah ini turut mengingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan berdasarkan kepercayaan diri mereka sendiri. Pada hari perhitungan nanti pasti akan dihisap dan dibalas setiap amalan kita. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-36 surah Yunus ini menjelaskan bahawa segala pemujaan dan penyembahan yang dilakukan kafir musyrik selama ini hanyalah berdasarkan sangkaan mereka sahaja, bukanlah menurut keyakinan maupun dari rasa ingin mencari jalan yang benar. Buya Hamka menyatakan bahawa golongan musyrikin selama ini menyangka bahawa perbuatan penyembahan berhala yang diwarisi daripada nenek moyang mereka selama ini merupakan perkara yang betul dan benar. Mereka berpandangan bahawa mustahil nenek moyang mereka akan berbuat salah, dan sekiranya perkara tersebut salah, sudah tentu mereka tidak akan mewariskan penyembahan tersebut kepada keturunan mereka sendiri. Sehinggalah datang Rasul yang menggoyahkan kepercayaan yang pincang tersebut dengan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan risalah wahyunya. Hamka turut menerangkan bahawasanya kepercayaan tentang wujud Allah dan keesaannya tidak boleh berdasarkan taklid dan bersangka-sangka. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa dalam masalah ijtihadiyah, perkara yang boleh ditentukan hukumnya, seperti hukum fiqh, seperti perkara berkaitan wudu atau solat, sekiranya belum mempelajari sendiri, maka dibolehkan untuk bertaklid. Tetapi berbeza dengan urusan akidah, iaitu kepercayaan yang tidak dibolehkan bertaklid dan wajib bagi setiap orang Islam mempelajari dan memahaminya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-36 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-36 surah Yunus ini merupakan satu rancangan bagi kita yang mengaku beragama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan satu peringatan bagi kita agar pokok akidah kita berdiri dengan akar kefahaman yang kukuh serta keyakinan yang teguh. Penting untuk kita memahamkan diri kita dalam perbincangan akidah. Keimanan kita tidak boleh berpaksikan keturunan dan mengikut orang lain sahaja. Ayat ini turut menunjukkan bahawa orang yang memikul Islam pada diri mereka hendaklah memasakkan keyakinan yang jelas dan nyata tanpa ada sekelumit ragu-ragu pada jiwa dan diri kita. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-36 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam urusan agama dan ibadah supaya kita terselamat daripada pengaruh pemikiran dan fahaman yang berpotensi menjerumus ke arah syirik dan bid'ah. Umat Islam hendaklah berusaha untuk mempelajari ilmu akidah, terutamanya ilmu akidah, supaya keselamatan akidah kita lebih terjamin dan selamat. Mempelajari ilmu akidah yang betul dan sempurna menjadikan umat Islam lebih yakin dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala serta mengukuhkan lagi keimanan mereka. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang memandang enteng terhadap pengajian agama, sama ada secara formal maupun tidak formal. Pada hari ini, untuk mempelajari ilmu agama tidak sepayah dahulu. Sekiranya pada masa dahulu, untuk mendalami ilmu agama, kita perlu untuk pergi ke pondok pengajian, masjid, madrasah dan surau.
Namun pada hari ini, kita mempunyai kemudahan yang dapat membantu masyarakat untuk mengakses ilmu-ilmu agama dengan mudah, sama ada secara formal atau tradisional. Pengajian kini juga dilengkapi dengan rakaman video yang dapat diulang tayang dan diulang kaji oleh penuntut ilmu. Maka kelapangan masa bukanlah satu alasan yang kukuh lagi pada hari ini. Kecuali kita sahaja yang tidak meletakkan menuntut ilmu itu sebagai keutamaan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman di dalam agama. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-36 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah menjadi umat yang mencintai ilmu dan sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadanya dimudahkan perjalanannya menuju ke syurga kelak. Penuntut ilmu juga sentiasa berada di bawah lindungan sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan daripada para malaikat. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sentiasa berusaha untuk memelihara iman mereka. Menjaga akidah bukanlah suatu hal yang mudah dengan cabaran dunia pada hari ini. Tanpa keutuhan akidah yang dilengkapi dengan ilmu yang lengkap, pasti sukar bagi seorang Muslim untuk menghadapi pancaroba hari ini. Ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan melakukan sesuatu ibadah tanpa dalil yang jelas dan tepat. Ianya supaya kita terselamat daripada melakukan bid'ah yang menyesatkan. Maka adalah lebih baik bagi setiap Muslim untuk menuntut ilmu agama, agar kita mengetahui setiap dalil dan sebab ibadah kita. Semoga dengan mengetahui dalil setiap ibadah yang dilakukan itu dapat memudahkan kita lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.